Memanah perlu ada diary ke? Kau biar betul, dek. Kau biar betul. Okey. Apa-apa pun, mari kita lihat apa kata Coach Faiz. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, petang dan malam kepada anda semua yang berada di sana. Okey, bertemu kembali anda bersama dengan saya Coach Faiz. Okey, hari ni macam mana? Okey, PKP 3 kita semua, saya harap semuanya okey, sihat-sihat sejahtera dan sembahyang duha ke belum? Jauh start pula tanya sembahyang duha. Ya, sebelum ni kita dekat tempat kerja susah nak solat dan sebagainya kan. Tapi musim PKP ni lah, okey, kita tiada alasan untuk solat duha. Hey, ceramah agama pula kita pada pagi ini, petang, siang dan malam. Okey, jadi kita akan teruskan dengan memanah perlu ke ada diary. Okey, jawapan dia ya. Bagi saya ya. Kenapa? Seperti mana yang kita tahu, memanah kita perlukan 50% daripada keperluan dalam sukan memanah itu adalah psikologi. Okey, psikologi. Jadi diary ni fungsi dia ialah untuk mengingatkan semula kita kepada apa yang kita lupa kadang tu, apa yang kita panik. Contoh, kita panik, kita di game dan kita tak tahu nak buat apa. Jadi diary inilah sebenarnya yang akan menyelamatkan kamu. Okey, jadi diary ini sepatutnya diwajibkan kepada setiap pemanah. Okey, setiap pemanah perlu ada diary ini. Okey, seperti mana pemanah-pemanah saya sering saya ingatkan dan ada yang dah buat. Okey, contoh kalau ada 60 student tu, mungkin dalam 10 je yang betul-betul buat. Okey, belum sepenuhnya yang buat sebab dia tak nampak lagi keperluan diary itu macam mana. Okey, tapi waktu saya coaching di sekolah sukan Selangor tu, memang saya wajibkan semua ada diary. Tapi tak tahulah apa dah jadi dengan diary mereka tu. Okey, selalu saya pesan diary ni penting untuk kita recall balik apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat daripada coach, dan kita akan masukkan kepada dalam diary tersebut. Jadi saya akan tunjukkan contoh diary yang boleh anda buat, sebagai rujukan macam mana diary itu dihasilkan. Okey, mana diary tadi ada? Ni dia diary. Okey, ini contoh diary. Okey, diary yang saya sarankan, kalau boleh kita nak saiz dia lebih kurang besar poket saja. Tak payah besar-besar sangat, besar poket quiver, untuk memudahkan kita letak buku ini ke dalam quiver. Ataupun kalau dah letak dalam quiver kita rasa berat, baik kita letak dalam beg kita pun tak apa. Beg memanah, beg yang sering kita bawa ke hulu ke hilir. Okey, jadi bagaimana nak hasilkan buku diary ni? Okey, yang pertama sekali kita perlu kalau boleh, tapi saya sarankan buku ataupun notebook yang ada color, warna-warni macam ni. Okey, kenapa color warna-warni macam ni? Sebab senang kita nak buat partition. Sebab lepas ni saya akan bahagikan buku ini kepada 5 bahagian dan kita akan lihat 5 bahagian tersebut apa dia. Okey, kita ada 5 bahagian. Okey, jadi sudah bersedia untuk kita lihat apakah bahagian-bahagian tersebut? Yang pertama, okey, dalam diary kita, muka surat yang pertama tu, kita mesti ada tuliskan kita punya biodata awak lah. Okey, biodata awak, supaya nanti kalau hilang ke mana ke apa ke, orang boleh serahkan semula diary ini kepada awak. Contohnya tertinggal dekat padang. Contoh, biasa kes hilang kat padang ni, barang-barang keperluan hilang kat padang memang sangat banyak. Jadi tulis biodata awak, tulis nombor telefon dan tempel muka comel-comel. Okey, macam buat diary kita dulu zaman sekolah
kan. Zaman sekolah kita dulu kita buat diary. Macam mana kita buat diary cantik-cantik dan kita tanpa gambar, kita tulis makanan kegemaran dan sebagainya. Kita boleh masukkan ke dalam ini. Okey, sebenarnya diary ini juga yang boleh baca ialah Arches itu. Okey, apabila diary dah banyak lama kan, mungkin coach boleh baca. Okey, coach boleh baca juga. Kadang-kadang coach pun perlu tengok diary atlet ini. Sebab apa? Dia nak tengok apa orang panggil, mungkin ada faktor-faktor yang boleh menaikkan semangat dia semasa game. Okey, buku diary ni sangat penting waktu game sebenarnya. Okey, bahagian yang satu ni iaitu bahagian biodata awak ni, kita pecahkan banyak bahagian jugalah. Kita kena letakkan sekali impian awak. Okey, satu line macam satu line tu kita buat awak punya biodata lah, lengkap dengan gambar sekali kalau boleh. Okey, seterusnya impian. Okey, impian saya, apa yang awak nak dalam sukan memanah ni. Okey, cara menulis impian pun kalau kita sembang memang panjang. Okey, tapi kita singkatkan macam mana awak nak tulis impian awak. Okey, yang penting sekali impian mestilah jelas dan relevan dengan apa yang kita mahukan, dan mesti spesifik. Maksudnya mesti ada tarikh dia, mesti ada sasaran, dan dalam impian itu kita perlu ada plan tindakan ataupun plan macam mana kita nak menuju ke puncak kejayaan tersebut. Okey, ada impian. Impian ni boleh terbahagi kepada dua. Okey, impian boleh terbahagi kepada dua, iaitu kita boleh tetapkan satu impian jangka masa pendek, dan yang kedua ialah impian jangka masa panjang. Ianya sangat penting kepada Arches untuk mencapai target. Contoh, jangka masa pendek ini untuk tahun 2020. Okey, 2020 tak boleh lah, MSSM pun batal kat baling tu. Semua pakat rasa terkilan jugalah kan. Tapi nak macam mana kita PKP. Jadi contohnya tahun 2020 aku nak menang pingat di MSSM. Okey, itu adalah ayat yang jelas. Okey, dan tarikh pun kena tulis. Okey, sebab apa? Tarikh pun kena tulis. Maksudnya kita dah ada takwil dan kita perlu ada perancangan, priorisasi kita untuk mencapai ke tarikh tersebut. Okey, jangan buat target tapi tak ada persiapan. Buat target tapi tak ada plan untuk mencari peak Arches tu. Tak boleh juga. Okey, jadi seterusnya impian yang kedua iaitu impian jangka masa panjang. Okey, dalam sukan memanah ni dia nak jadi apa? Awak nak jadi pemanah yang hebat ke? Awak nak wakil Malaysia ke? Awak nak jadi pemain congkak ke? Okey, itu adalah impian awak yang jangka masa panjang yang perlu awak dapat. Contoh saya pada tahun 2025 contohnya, saya ingin menjadi pemanah Malaysia. Mesti ada. Okey, mesti ada dan ditulis pada buku diary ni tadilah. Kenapa? Sebab benda ni, buku diary ni saya sarankan mungkin tiap-tiap minggu awak akan belik, awak akan tengok dan awak apabila benda yang kita tulis, apabila benda yang kita tulis dan kita lihat, sering kali kita lihat, dia akan menjadi satu impak yang besar kepada kita lah. Okay, dia akan melekat dalam pemikiran kita. Seterusnya kita pergi ke bahagian 2 pula. Bahagian 2 di mana kita ada ruangan comment coach. Okey, untuk bahagian 1 ni tak perlulah banyak sangat sebab kita perlukan impian kita dan biodata. Jadi tak perlu banyak-banyak sangat. Mungkin dalam 5 ke 10 line pun dah cukup. Mungkin kita nak renew kita punya impian dan sebagainya. Jadi kita letak dia dalam 10 line. Okey, 10 line. Lepas tu terus masuk ke bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua kita tengok sini. Hoi, ayam, diam sikit. Shh. Ayam pun ada kat situ. Okey, yang seterusnya iaitu comment coach, guys. Comment coach. Okey, sebab tu saya kata buku ni penting. Contohnya, kenapa saya letakkan ruangan comment coach ni penting? Okey, kerana contohnya dekat Selangor. Dekat Selangor KL, game ni tiap-tiap minggu ada. Wow, gila, wow. Okey, jadi kita nak orang kata apa, nak
nak cuba bagi artist ni bila dia pergi game, bukan semua game kadang tu coach boleh ikut pergi ke game yang awak pergi. Jadi inilah rujukan kita, iaitu buku diari kita, di mana kita akan lihat apa komen-komen coach yang tulis dalam tu, dan kita akan remind balik. Okey, contohnya komen coach ni sama ada kita tulis sendiri ataupun coach yang tulis sendiri, ataupun awak pergi dekat coach dan minta tolong coach komen tulis. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak tulis. Okey, yang pentingnya tarikh mesti ada, dan juga perasaan. Okey, perasaan awak. Okey, maksudnya awak reflect apa awak punya komen coach tu, kemudian awak kena tulis juga perasaan awak dalam buku ini. Jadi ruangan ni banyak page juga kita nak pakai, sebab buku ni kalau boleh dialah buku yang mula dan dialah buku yang terakhir kita memanah. Tapi kalau nak buat buku yang kedua, terserah kepada awak. Okey. Jadi macam ni ruangan dia, kita bahagikan partition. Sebab komen coach bukannya banyak sangat tau, dia sikit-sikit sahaja. Jadi kita boleh buat satu buku tu mungkin ada 1, 2, 3, 4 ruangan untuk kita tulis. Contohnya kan 20 hari bulan 3 36 coach Paklah. Coach Paklah cakap, coach pesan makan cikecok sekali sehari. Sekali sehari sekali. Oi, gila ke apa? Jadi itu adalah pesan coach. Tulislah, ini mungkin untuk kita bagi relax dan sebagainya kan. Tapi biasanya coach akan komen. Contohnya coach Amir, dia cakap boam awak tak okey kan. Jadi kita dari situ kita akan waktu game kita akan lihat, oh coach ni bagi tahu ni, jadi aku kena pakai, aku kena jaga ni, aku kena jaga ni. Jadi nampak tak, benda tu ibaratnya kita tak terputus tali. Jadi kita walaupun coach tak ada, kita ada coach di dalam buku ini. Kita ada coach dalam buku ni. Okey, seterusnya kita pergi ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga, kita tulis diari kita. Okey, diari saya. Okey, setiap hari. Okey, yang ini ruangan paling banyak. Macam ruangan coach pun mungkin dalam satu partition ni pun cukup, tapi yang diari saya ni kalau boleh lagi banyak page yang kita perlukan, mungkin 30 line, 40 line. Okey, sama juga ini lebih kepada perasaan kita, diari kita hari-hari. Sebab training kita ni bersangkut paut dengan kita punya psikologi, betul tak? Jadi ada perasaan, macam mana perasaan kita shoot pada hari tersebut, happy tak happy. Bila happy, dia akan performance akan lagi elok. Okey, performance akan lagi cantik. Okey, kalau awak tak happy waktu training pun, awak kena tulis juga. Contohnya pada hari ini saya training, kawan kacau, jadi saya tak dapat perform dengan baik. Semuanya benda itu mempengaruhi. Jadi awak tulis je dekat dalam diary awak ni. Penting itu sebagai apa orang kata, bagi kita nak ingat balik, kita nak recall balik apa yang terjadi, kenapa aku, dan balik ke rumah kita akan refleksi balik, kenapa aku shoot hari ni, puas hati ke tak, shock ke tak shock, macam tu. Jadi kita akan teruskan ke bahagian seterusnya. Tapi sebelum tu, yang diary saya tu, awak mesti ada jugalah tarikh perasaan awak waktu shoot. Mesti kena ada juga. Contoh coach marah kan, coach Faiz marah sebab bising. Okey, tulis apa ini adalah untuk school kita. Dan sama juga kat dalam dia kita bahagikan partition macam tu. Jangan banyak sangat, jangan buat karangan sangat, sebab belum tentu awak betul-betul komit dengan buku ni. Kadang-kadang awak tak buat pun. Okey, saya boleh katakan kalau dalam 100 orang tu mungkin 7-8 orang sahaja yang betul-betul ada diary book ni. Okey, dan seterusnya macam ni lah, 1, 2, 3, 4 kita bahagikan partition 4 macam tu. Dan kita tulis tarikh, tulis juga jarak kita kan. Lepas tu contoh komen kat sini, saya seronok sebab coach bagi hadiah. Boleh juga tuliskan memori indah tu dalam diary book. Okey, seterusnya kita pergi ke
segmen yang keempat. Okey, segmen yang keempat iaitu kita ada winning mentality. Okey, winning mentality ini lebih kepada psikologi. Apa kata-kata hikmat yang awak perlu ada dalam diri awak kena tulis. Contoh dalam sini saya sarankan winning mentality ni awak boleh semua bab-bab psikologi. Okey, contoh aku yakin aku boleh buat, ataupun apa perkataan yang boleh menaikkan semangat awak, apa ingatan yang boleh menaikkan semangat awak. Yang ini kita akan kupas-kupas pada episod yang akan datang. Okey, jadi winning mentality ni sangat penting kepada Aceh untuk dia recall balik, untuk dia kuatkan semangat, untuk dia hilangkan gementar dia sewaktu pertandingan. Okey, yang seterusnya part yang terakhir. Okey, part yang terakhir ialah data score. Okey, yang segmen tadi tak perlu banyak sangat pun tak apa, yang saya cakap tadi winning mentality tu mungkin dalam 10 ke 15 ataupun 20 lain juga, tapi yang data score ni pun penting. Okey, jadi banyak kolom. Okey, kolom tu nanti saya akan tunjukkan macam mana cara buat kolom, tapi untuk video kali ni saya tak akan tunjukkan sebab mungkin video ni pun dah panjang. Okey, jadi data score ni penting. Okey, data score ni awak boleh bahagikan data score yang pertandingan dan juga data score latihan. Okey, sangat penting bagi saya sebab inilah kunci kejayaan sesebuah atlet ataupun coach pun penting. Data score atlet. Jadi buku skor tu awak salin balik, data-data skor tu masuk ke dalam segmen bahagian buku diary tersebut lah. Okey, kerana untuk mencari periodisasi atlet ataupun mencari peak atlet ataupun pencapaian atlet, kita nak lihat pencapaian atlet meningkat tak meningkat, memang kita perlukan data. Kita memang perlukan data seorang atlet itu. Okey, Archers pun sama, dia nak tengok performance dia perlu ada dia punya diary tersebut dan skor tu susun cantik-cantik. Okey, kita akan ada kolom, ada tarikh, jangan lupa tulis tarikh, tulis distance dan skor tersebut kita keluarkan daripada buku skor yang dah lunyai awak tu. Awak copy balik semua data-data skor tu masuk ke dalam. Yang penting sebenarnya adalah tarikh juga penting. Okey, kalau tak ada tarikh susah untuk kita lihat perkembangan dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa harap semuanya dapat apa yang saya ingin sampaikan, dan jika perkara ini baik, saya minta anda semua share video ni, dan jangan lupa tekan butang subscribe pada channel YouTube kami. Okey, di mana dalam tu pun dah ada banyak video, jadi anda boleh layan video. Okey, layan video sementara musim PKP ni. Okey, jadi kalau benda ini ataupun channel YouTube ini, channel Fulkar Archery ini bermanfaat kepada anda, tekan je butang subscribe dan loceng. Apabila video baru diupload, anda tak akan terlepas. Okey, kerana dia akan keluarkan notification kepada anda. Okey, jadi untuk hari ni diary. Okey, harap anda semua ada diary pemanah. Wajib setiap pemanah wajib ada diary ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Gratis guys, cara kami. Bye bye. Stay at home.